Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang ketujuh iaitu pilih atur dan gabungan. Okey, kita tengok dulu pilih atur. Okey, untuk pilih atur kita kena faham bahawa dia sangat mementingkan susunan. Walaupun tak ada perkataan susun, tapi kalau kita tahu dia nak kita susun dan tidak berulang perkara tersebut, maka kita perlu guna pilih atur. Okey, perkara yang paling senang nak faham ialah contoh kalau seorang guru hendak mengatur 3 orang murid dalam satu barisan, maka kita akan guna pilih atur. Tetapi kalau seorang guru hendak memilih 3 orang murid, maka itu adalah gabungan kerana dia tidak mementingkan susunan. Okey, kita tengok perkara yang pertama dalam pilih atur iaitu formula dia ialah NPR. Okey, formula yang diberi semasa SPM ialah NPR iaitu N factorial bahagi dengan N tolak R factorial. Okey, tanda seru tu kita panggil dia factorial yang mana jika 5 factorial, maka kita akan buat 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, sehingga 1. Mesti darab habiskan dia sampai 1 secara menurun. Okey, simbol factorial juga ada dalam kalkulator. Kena tekan shift. Okey, kita tengok perkara yang kedua. Contoh, kita nak susun 3 orang pelajar dalam satu baris. Maka ini contoh susunan. Katakan kita ada Abu, Bakar dan Chong. So, mungkin kedudukan Abu paling depan, Abu, Bakar, Chong. Mungkin Abu, Chong, Bakar. Walaupun orang yang sama tapi kedudukan dia berbeza. So, kita masih boleh kata itu adalah beberapa cara untuk menyusun. So, untuk kes yang pertama ni, kita ada 6 bentuk susunan yang mana semua tidak ada ulangan. Tidak boleh ada pengulangan. Okey, itu cara kita menyenaraikan. Okey, contoh kalau kita nak guna kalkulator, kita akan tekan kalkulator 3 factorial. Ni cara yang pertama. Tengok kat situ kita boleh tekan shift dan tanda seru tu duduk pada huruf X. Kuasa negatif 1. Kita akan dapat 6 juga jawapan dia, sama dengan cara menyenaraikan. Okey, dan yang keempat kita guna rumus NPR tadi. Okey, untuk kes ni semua orang ataupun 3 pelajar tersebut disusun. So R mewakili N juga. Tapi kalau hanya sebahagian sahaja disusun, so N adalah jumlah, R adalah kes dalam soalan. Okay, untuk kes yang seterusnya ni, kita guna rumus. So, kita kata kat situ 3P3 bersamaan dengan 3 factorial bahagi dengan 3 tolak 3 factorial. So, dapatlah 3 darab 2 darab 1. Manakala kosong factorial ialah 1. Kita tetap akan dapat jawapan yang sama iaitu 6 cara susunan. Dan yang terakhir kita boleh guna direct, guna kalkulator. Kalau tadi kita guna factorial, sekarang kita guna P. Okay, so kita tekan kalkulator 3P3. P tu berada dekat simbol darab. So kena tekan shift. Shift darab. So tekan 3 shift darab 3. So 3P3 sama dengan 6. Okay, sekarang kita akan tengok beberapa contoh. Tengok dulu contoh yang pertama. Okey, katakan kita diminta menyusun 5 huruf iaitu PASTI. Kita tak kata satu huruf tapi kita kata 5 huruf. Okey, dan kat situ ada konsonan dan vokal. Tapi diberi syarat kat sini. Yang pertama sekali, tidak ada apa-apa syarat. So, bila tidak ada apa-apa syarat, dan kita nak susun semua nombor, maka cara kerja dia ialah untuk A, kita ada 5 nombor. So,
kita ada 5 huruf yang kita nak susun semua. So 5P5. 5P5 ni sebenarnya sama dengan 5 faktorial. Kita pulang. Pelajar nak tekan 5P5 atau 5 faktorial. So kita tekan, kita akan dapat jawapan dia 120. Okay, untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, mulakan dengan huruf vokal. Bila ada syarat yang lebih detail, kita akan letak kotak-kotak kosong dan letak syarat vokal di hadapan. Kalau bermula mesti kat sini. Okey, bermula dengan huruf vokal ada huruf A ataupun I sahaja. So di sini sahaja kita ada 2 huruf, tapi tak boleh letak semua. So pilih satu. Okey. Jika kita dah pilih A, maka huruf I mesti masuk dekat mana-mana. So kita ada lagi 4 huruf. Pilih 4. Okey, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2P1 darab 4P4. Okey, kita akan dapat jawapan dia 48. Okey, dan soalan yang terakhir C, huruf vokal mesti bersebelahan. Okey, kalau huruf vokal mesti bersebelahan, kita kena tahu yang dia mesti duduk dekat 2 kotak. Sebab huruf vokal ada 2. Kalau ada 3, kita kotakkan 3. Beza tadi kita letak 1 kotak saja. Yang ni 2 kotak sebab bersebelahan, bukan bermula. Okey. Walaupun dia duduk di hadapan, actually dia juga boleh duduk dalam, katakan macam ni tadi, sebenarnya dia juga boleh duduk kat sini. Dan dia juga boleh duduk dekat tempat-tempat seterusnya. Okey, so kat sini kita kata, kita fokus dekat yang gambar yang pertama sahaja. Okey, untuk kes ni kita kata tadi, kat sini sahaja dia ada 2P2. Okey, sebab apa 2P2? Dua-dua ni dipilih ataupun dua-dua ni perlu disusun. Senang kita guna 2 faktorial. Tadi 2P1 sebab hanya satu sahaja huruf yang perlu bermula. Tapi kalau bersebelahan, apa maksud 2 faktorial? Mungkin huruf A kat depan, I kat belakang. Mungkin juga dimula dengan I baru huruf A. So ada 2 cara. Okey, darab dengan. Okay, sekarang kita kira ada berapa kotak kosong lagi. 1, 2, 3. Okey, yang kotak ni kita kira 1. So ada lagi 4 kotak yang perlu disusun sebab kotak yang besar ni boleh berpindah-pindah di tempat yang lain. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat 48 juga. 48 ni maksudnya cara. Ada 48 cara. Kalau kita senaraikan ada 48 cara. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Okey, berapa cara susunan bagi membentuk 4 angka daripada nombor-nombor berikut? Supaya, okey, yang pertama syarat dia membentuk nombor ganjil. Okey. Membentuk nombor ganjil, kita kata tadi kita just nak 4 angka sahaja. Okey, so bila nak 4 angka, kita buat 4 kotak kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk membentuk nombor ganjil, kita mesti habiskan nombor di belakang dengan nombor ganjil. Bukan nombor di depan. Mesti nombor dekat belakang ganjil. Nombor yang ganjil kat situ ada nombor 1, nombor 3, nombor 5 dan nombor 7. Okey, so untuk 1, 3, 5, 7 ada 4 nombor tapi tak boleh pilih semua sebab dia ada satu space sahaja. So 4P1. Kalau kita dah ambil satu nombor kat sini,
maka ada banyak lagi nombor, 3 lagi nombor yang perlu duduk di mana-mana, termasuk nombor yang tidak dipilih iaitu 2, 4 dan 6. So actually ada lagi 6 nombor, nak pilih 3 saja. 3 kotak kosong, tapi kita ada balance lagi 6 nombor iaitu nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so bila kita kira kita akan dapat 480 cara. Okey, untuk soalan B, membentuk nombor yang lebih besar daripada 5,000. Okey, so kita nak 4, masih lagi tertakluk pada soalan asal 4 angka. Kalau kita nak nombor yang lebih besar dari 5,000, so nombor 5 boleh berada di depan. Okay, nombor yang boleh berada kat sini ialah 5, 6 dan 7. Sebab 5,000, 6,000, 7,000. Okey, kat sini saja ada 3 nombor yang hanya boleh diisi oleh satu nombor. Kalau bermula, kita boleh isi satu nombor saja. Okey, so ada balance lagi 3. Kita kena tekan 6P3. Sebab apa 6P3? Sebab ada balance lagi 6 nombor. So, 6P3. Kita kira kita akan dapat 360 cara. Okay, dan contoh seterusnya. Okay, katakan kita nak bina password. Kata kunci kita ada buat satu apps dan kita nak adakan password. So agak-agak berapa banyak orang boleh akses apps kita dengan password yang ada. Okey, tapi kalau kita ada huruf yang kita beri pilihan A hingga E dan nombor 1 hingga nombor 5. So kat sini ada 5. Kat sini pun ada 5. Kita nak combine, tapi syarat dia kat sini dia nak 3 sahaja huruf dan nombor dia nak 2 sahaja. So, password kita hanya terdiri pada 5 item. Okey, so kita nak 5 sahaja. Dan dia kata huruf mesti 3. So huruf ada 5. Dan kita pilih 3 sahaja. Darab. Okey. Nombor pun ada 5. Tapi kita nak 2 sahaja. Okey. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1,200. Okay, kat sini bermaksud, apa maksud 1,200? Yang pertama kita faham ada 1,200 password yang boleh dibina dengan syarat yang kita beri. So hanya 1,200 orang saja yang boleh akses. Okey, so macam mana kita nak lebihkan lagi orang yang boleh akses kita punya apps? Contoh Gmail dan sebagainya. So ini kalau kita nak lebih ramai, kita kena letak lebih banyak abjad dan huruf pilihan. Mungkin A hingga Z, nombor 1 hingga 10, nombor 0 hingga 9. So kat situ kita akan dapat berjuta-juta pengguna lah yang boleh membentuk password. Okey, dan contoh yang terakhir, katakan kat sini kita ada, kalau kita baca kat sini, dia kata berapa bilangan cara untuk menempatkan 3 lelaki dan 4 perempuan dalam satu baris yang mengandungi 7 kerusi. Okey, kalau 7 kerusi maksudnya dia nak letak semua sekali. 3 tambah 4, 7. Okey, cuma syarat dia yang pertama, 2 perempuan mesti berada pada hujung. Okey, so kita pun buat 7 kerusi. 4, 5, 6, 7. Dan dia kata 2 perempuan mesti ditempatkan di hujung. Okey, ada perempuan dekat hujung sini. Mesti 2-2 budak perempuan. Tapi tadi budak perempuan kita ada 4.
So daripada 4 perempuan yang akan terpilih hanya 2. So yang balance tu tak ada syarat. So tak ada syarat, kita pun terus buat 5P5 ataupun 5 factorial. So bila kita kira, kita akan dapat jawapan dia 1440. Okey, dan yang terakhir untuk soalan B, dia kata 3 lelaki ditempatkan bersama. Okey, kalau bersama maksudnya side by side tadi, kita buat je kotak 3 lelaki, lelaki, lelaki. Okay, dia masih duduk sama-sama. So sekarang untuk dia sahaja lelaki tadi, kalau kita tengok balik tadi, lelaki ada 4. Lelaki memang ada 3 sahaja. Okey, so kat sini walaupun dia semua lelaki tapi dia ada 3 cara berbeza. Sebab ni lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3, orang yang berbeza. Kedudukan dia boleh berubah. Okey, so yang ini kita akan kira sebagai 1, 2, 3, 4, 5. So ada lagi 5 cara perpindahan dia. Yang blok paling besar ni dia boleh pindah lagi tempat-tempat lain sebab dia tak kata bermula. Dia hanya duduk bersebelahan. Okey, so lepas kita kira, kita akan dapat 720 cara. Okey, kita akan sambung tajuk gabungan. Kalau perhatikan dalam gabungan, dia tidak mementingkan susunan. Dan formula yang akan diberi semasa SPM ialah NCR sama dengan N faktorial per N tolak R faktorial darab R faktorial. Okey, so kita boleh tengok contoh yang pertama. Okay, kan. Katakan kita diberi satu pasukan badminton yang perlu dibentuk dengan 6 orang ahli. Okay, so kita highlightkan 6 orang pelajar. Yang mana pelajar lelaki ada 8, pelajar perempuan ada 5. Dan dia ada bagi syarat kat situ. Dia nak tepat 4 orang pelajar lelaki. Yang kedua, tidak lebih daripada 2 orang pelajar perempuan. Okay, kat sini, untuk jawab soalan ni, kita perlu buat dulu dia punya pembahagian. Kat situ ada lelaki, perempuan. Dan jumlah. Dan kemudian berapa yang dia nak pilih. Okay, kat sini lelaki ada 8, perempuan ada 5. So jumlah dia 13. Dan dia hanya nak pilih 6 sahaja. So untuk jawab soalan A, jika tepat 4 orang pelajar lelaki. Okay, so kita ambil lelaki daripada 8, kita nak pilih 4 sahaja. Maka daripada perempuan ada 5, baki yang perlu dipilih lagi 2 untuk cukupkan 6 orang. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat dapat 700. So ada 700 cara yang berbeza untuk 700 cara untuk memilih pasukan dengan syarat 4 orang lelaki mesti dipilih. Okey, untuk soalan B, dia punya dia kata kat situ tidak lebih 2 orang murid perempuan. So kalau tak boleh lebih 2 orang, maksudnya yang boleh. Tak boleh lebih maksudnya dia nak kurang daripada 2. Dan termasuk 2. So 2, 1, 0. Maksudnya sama ada pelajar perempuan dipilih 2 orang, 1 orang ataupun tak ada langsung. Okay, so kita dahulukan pelajar perempuan. Daripada 5 kita pilih 2. Daripada 5 kita pilih 1. Daripada 5 kita pilih 0. Okay, so maka pelajar lelaki daripada 8 kita cukupkan 6. So kat sini dah ada 2. So sini mesti 4. Okay, sini dah ada 1. Kat sini mesti 5.
Dan kat sini kosong, maka lelaki sepatutnya kita pilih lagi 6. Okay. Semua operasi ni kita buat dia tambah. Okay. Dan jawapannya kita tulis kat sini. Okay. Selepas kita kira, kita akan dapat sebanyak 196,028 cara untuk memilih pasukan dengan syarat pelajar perempuan tak boleh lebih daripada 2 orang. Untuk contoh yang seterusnya, bila kita dapat saja soalan, kita highlight dulu maklumat penting. Kat sini maklumat dia yang penting. Dia nak pilih 5 orang daripada pelajar lelaki 6, pelajar perempuan 5. Dan soalan dia yang pertama tak ada syarat. Yang kedua minimum 4 orang lelaki. Macam tadi kita mesti buat kategori dulu. Lelaki, perempuan, jumlah dan pilih. Lelaki kat sini ada 6, perempuan ada 5, jumlah 11, nak pilih 5 sahaja. Dia kata pilih 5 sahaja. Untuk soalan A, kalau tak ada syarat, senang je. Kita ambil jumlah 11, pilih 5. So 11 C5. 11 C5 dapat 462. 462 cara. Untuk soalan B, kalau lelaki kita nak 4, minimum 4 maksudnya minimum, paling sikit kita nak 4. So mesti lebih. Mesti lebih dari 4. So berapa? Lelaki tadi ada 6. So 4, 5, 6. Ingat 6 ni kita kena recheck sebab kita hanya nak 5 orang. So kita tak boleh ambil 6 orang. So kita buat dulu untuk lelaki. Daripada 6 kita pilih 5. Daripada 6 kita pilih 4. So balance dia untuk perempuan daripada 5 orang kita nak pilih kosong. Sebab ingat tadi jumlah dia nak 5 orang saja. Ini 5 tambah kosong dah dapat 5. Kalau lelaki 4 orang kita pilih 1. So, hubungan dia tambah. So, jawapan dia lepas kita kira kita akan dapat 81 cara. Untuk soalan yang seterusnya, kita tengok dulu contoh yang biasa, iaitu sama je, dia kata ada 6 orang pelajar daripada 7 lelaki, 5 perempuan. Kat sini dia kata dia nak tepat 4 orang atau sekurang-kurangnya 4 pelajar perempuan. Beza sikit dengan soalan yang tadi ya. Soalan ni dia nak so, mula-mula kita kategorikan dia dulu, lelaki, perempuan, jumlah dan pilih. Lelaki ada 7, perempuan ada 5, jumlah dah 12, dia nak pilih 6 orang sahaja. Untuk syarat yang pertama, lelaki wajib ada 4. So 7 C 4. So balance-nya adalah pelajar perempuan 5 C 2. 4 tambah 2 mesti dapat 6. So ambil kalkulator dan kira, kita akan dapat 350 cara. Untuk soalan B.
Maksud sekurang-kurangnya 4, sekurang-kurangnya 4 orang. Maksudnya berapa kita nak? 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi sekarang kita cek dulu. Pelajar perempuan ada 5 orang sahaja. So, kita boleh cancel nombor 6. Sebab pelajar perempuan ada 5 sahaja. So, tak ada 6 orang. Okay, so kita buat kat sini syarat untuk pelajar perempuan dulu. Daripada 5, kita pilih 4. Daripada 5, kita pilih 5. So, balance untuk pelajar lelaki daripada 7, kita pilih 1. 1 tambah 4 ni mesti dapat balik 5. Okay, sorry Okay. Daripada 7, kita pilih 2. Sebab 2 tambah 4 baru dapat 6. Okay, dan yang kedua daripada 7, kita pilih 1. Make sure kita punya nombor ni nak tahu betul ke tak, kita tengok 1 tambah 5 mesti dapat 6. 2 tambah 4 mesti dapat 6. So, antara dua operasi ni mesti ada tambah. So, dapat jawapan selepas dikira. Dapatlah 112. Okay, untuk kira kalkulator boleh tekan direct daripada depan sampai habis. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, kat sini kita tengok kategori dia ada pengerusi, setiausaha, 4 AJK. Daripada 10 orang pelajar termasuk sepasang kembar. Okey, sepasang kembar tu dah termasuk dalam 10 orang pelajar. Okey. Jika seorang pelajar dilantik sebagai pengerusi, cari bilangan 6 jawatankuasa itu dapat dibentuk. Okey, tadi dia nak bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dia nak bentuk pengerusi setiausaha dengan AJK. Ni 1, ni 1, yang ni nak 4. So, jumlah dia nak bentuk. Okay. Jumlah pelajar tadi ada 10, tapi dia nak pilih 6 sahaja. Okay. So, kat sini pengerusi dah confirm ada 1. Okay, setiausaha pula daripada tadi kalau 1 dah dipilih ada 9 orang lagi pelajar. Kita mesti pilih 1 setiausaha. Selepas setiausaha dah dipilih tinggal lagi 8 orang pelajar, kita pilih lagi 4. So jumlahnya dah jadi 6 orang AJK. Okay, kita kira 1 darab 9 C 1 darab 8 C 4, kita akan dapat 630 cara. Okay. So kita akan tengok pula semula soalan konsep. Okay, tengok soalan ni nampak macam tak ada nombor. Tapi dia ada markah 2 sahaja. So dia adalah soalan konsep sebab dia ada 2 soalan, 2 markah. Okay, so first kali kita tengok soalan A. Kalau KCH sama dengan KCG. So kalau kita biasa tekan kalkulator nanti, kalau 5C3 mesti akan sama dengan 5C2. Kalau 6C2 mesti sama dengan 6C4. Okey, kita boleh cuba guna kalkulator dan tekan. So kat sini kita dapati 3 tambah 2 nanti akan dapat semula 5. 2 tambah 4 nanti akan dapat semula 6. So kita pun tahu H tambah G nanti, H tambah G nanti dia akan dapat K. Okay, dan soalan dia nak ungkapkan K sebagai subjek. So kita letak K kat depan. K sama dengan H tambah G. Okay, K ni wajib tulis sebab dia ungkapan algebra. Okay, so kita tengok soalan yang B pula. Okay, soalan B kalau dia kata konsep juga ni, kalau 8C3 sama dengan 8CN. Okay,
Maksudnya N ni kita boleh kata 3. Okay, apa lagi yang boleh untuk N? N ni kita boleh kata tadi macam tadi. Kalau sini 3, 3 tambah 5, 8. Okay, so apa jawapan N? N ialah 5. So, maka akan diberi tanpa cara kerja. Okay, kemudian kita tengok pula soalan yang lain. Okay, soalan tadi ni. Okay, soalan ni. Kalau soalan minta selesaikan, maksudnya dia nak kita cari nilai R. Okay, ni juga soalan konsep menggunakan rumus. Yang mana kita tahu kalau NCR tadi, NCR, kita ambil balik rumus dia. N faktorial per N tolak R faktorial darab R faktorial. So, untuk soalan ni, 6 CR sama dengan 5 darab 4 CR. So, kita buat kat sini 6 faktorial per 6 tolak R faktorial darab R faktorial. Sebelah kanan kita ada 5 darab sini 4. So 4 faktorial per 4 tolak R faktorial darab R faktorial. Yang nampak sama kita boleh cancelkan. Ada tak yang sama? Tak ada. Okay, so yang sama ni R faktorial R faktorial. So dah cancel. Then kita buka 6 faktorial sebagai 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay. Sini pula akan ada 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay. Kemudian ada pecahan per. Macam mana nak baca dengan 6 tolak R faktorial? Dia adalah 6 tolak R darab 6 tolak R tolak 1 darab 6 tolak R tolak 2 darab panjang lagi. Okay, sebelah sini pula kalau 4 tolak R, dia akan jadi 4 tolak R darab 4 tolak R tolak 1 darab 4 tolak R tolak 2 darab. Okay, apa yang kita nak tunjukkan kat sini? Yang pertama, kita boleh hapuskan 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita kena nampak kat sini. Okay, kita kena nampak kat sini. Ini 1, ini 1, ini 1 dan seterusnya. Okay, actually kat atas tadi ada lagi 6 darab 5 tadi 30. Kat bawah sebenarnya ada 6 tolak R darab 5 tolak R darab 4 tolak R dan seterusnya. Okay, kat sini tadi tinggal 5 per 4 tolak R darab 3 tolak R. Kalau tak nampak kita cek sini. Ni 4 tolak R, 4 tolak 1 kat sini 3. Kat sini akan jadi 2 tolak R sampailah habis. Okay, apa yang kita nak nampak kat sini? Kita nampak sini start ada 4 tolak R. Okay, inilah 4 tolak R dan seterusnya. Sini semua dah habis. Ini dah habis, ni pun dah habis. So yang tinggal hanyalah yang ada color hitam saja. So 30 bahagi 5. So yang ni naik atas, tukar tempat dia. So atas tinggal 6 tolak R darab 5 tolak R. So 30 bahagi 5 dapat 6. Sini kita kembangkan jadi 30
tolak 6R, tolak 5R, tambah R kuasa 2. Okay, nampak je kuadratik susun. R kuasa 2 tolak 11R. 30 tolak 6 jadi positif 24. So, samakan dengan kosong. Ambil kalkulator guna mode equation. Kita akan dapat bracket 2 kali. Kita akan bagi berapa? Kita akan bagi 3 dengan 8. R tolak 3. R tolak 8. Okay, so, kita sepatutnya boleh terima dua-dua. Tapi untuk kes ni, kita terpaksa terima satu sahaja. So, ini bukan jawapan. Ini sahaja menjadi jawapan akhir. Ini ignore. Sebab apa? Sebab kita cek balik soalan tadi. Okay, bolehkah kita letak R kita 8? Okay. Boleh tak kita letak kat sini? Kita nak gantikan dengan 6 C8. Kalau kita tekan kalkulator 6 C8, dia akan tulis maths error. Sebab nombor kat atas mesti lagi besar, nombor kat bawah mesti lebih kecil. So, disebabkan itu kita hanya pilih N sama dengan 3 sahaja.